Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 3 akan membentangkan tentang IBS Mini Project mengenai rainwater harvesting. Nama saya Kamal Nakib bin Karim, 14 DKA 23F 1065. Nama saya Muhammad Nabil Mushri bin Abdul Muttalib, 14 DKA 23F 1047. Nama saya Muhammad Hari Afiq bin Azmi, 14 DKA 23F 1068. Pengenalan, rainwater harvesting adalah proses mengumpul dan menyimpan air hujan untuk kegunaan di masa hadapan. Ia melibatkan penggunaan pelbagai kaedah seperti tangki simpanan atau sistem tadahan air yang dipasang di bumbung untuk menangkap air hujan sebelum ia mengalir ke saliran atau sungai. Air hujan yang dikumpul ini boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan seperti menyiram tanaman, membasuh kenderaan dan juga sebagai air siraman di rumah. Manfaat utama rainwater harvesting termasuk dapat mengurangkan kebergantungan terhadap sumber air awam, mengawal banjir serta menjimatkan air dan kos. Objektif bagi pembinaan rainwater harvesting adalah dapat mengurangkan penggunaan air terawat, menggantikan sumber air terawat dengan air hujan untuk aktiviti seperti siraman pokok, mencuci dan lain-lain bagi menjimatkan air awam. Objektif seterusnya adalah mengawal aliran air dan mencegah banjir kilat, di mana sistem tadahan air hujan membantu mengurangkan jumlah air yang mengalir ke saliran semasa hujan lebat serta dapat mengurangkan risiko banjir kilat. Yang ketiga, menjimatkan kos. Dengan mengumpul air hujan, kos air dari pembekal air awam dapat dikurangkan, terutama untuk kegunaan di kawasan besar seperti ladang atau premis komersial. Terdapat beberapa kebaikan rainwater harvesting. Yang pertama, penjimatan air. Penjimatan air dapat mengurangkan kebergantungan kepada sumber air terawat dan memanfaatkan air hujan untuk keperluan harian seperti menyiram pokok, mencuci kereta atau tandas. Yang kedua, mengurangkan bil air. Penggunaan air hujan dapat mengurangkan kos bil air bulanan, terutama di kawasan yang memerlukan banyak air seperti pertanian atau kawasan komersial. Yang ketiga, sumber air alternatif. Sumber air alternatif ialah menyediakan bekalan air tambahan di musim kemarau atau kawasan yang mengalami gangguan bekalan air. Yang keempat, memelihara air bawah tanah. Dengan mengurangkan pengambilan air bawah tanah, projek ini dapat membantu mengekalkan paras air bawah tanah yang stabil dan mencegah masalah seperti tanah mendap. Yang kelima, kualiti air yang baik. Air hujan biasanya lebih bersih dan bebas Air hujan biasanya lebih bersih dan bebas bahan kimia berbanding sumber air yang dirawat, menjadikannya sesuai untuk kegunaan yang tidak memerlukan air yang terawat tinggi. Yang terakhir, menyokong biodiversity. Dengan mengurangkan aliran air yang berlebihan, ekosistem semula jadi seperti sungai dan tasik dapat dipelihara dengan lebih baik, menyokong biodiversity, flora dan fauna. Seterusnya, saya akan terangkan tentang keburukan untuk rain harvesting. So, salah satu keburukan ialah kos pemasangan. Walaupun dapat menjimatkan air dalam jangka masa yang panjang, pemasangan sistem seperti tangki besar dan penapis boleh jadi harganya mahal. Yang kedua ialah penyelenggaraan. Sistem rain harvesting memerlukan penyelenggaraan berkala untuk memastikan air yang dikumpul tidak tercemar. Jika tangki atau penapis tidak dijaga, air boleh tercemar dengan alga, debu dan juga kimia. Dan yang terakhir ialah jumlah air yang terhad. So, semasa musim kemarau atau hujan yang tidak konsisten, jumlah air yang boleh dikumpulkan adalah terhad yang mungkin tidak mencukupi untuk kegunaan harian seperti biasa. So, terdapat bahan dan peralatan untuk membuat rain harvesting, iaitu bahannya ialah pipe PVC yang menjadi saluran untuk air, elbow PVC yang menjadi lencengan bagi saluran air, tangki air sebagai takungan air, gam PVC untuk melekatkan pipe PVC, longkang atap untuk mengalirkan air daripada atap, dan terakhir pilih air tempat pengeluaran sumber air. Manakala untuk peralatan pula ialah gergaji PVC untuk memotong pipe PVC, drill untuk menubuk lubang pada pipe PVC, dan akhir sekali ialah hole saw untuk membuat lubang pada tangki. Assalamualaikum. So, saya akan terangkan untuk proses rain water harvesting. So, first, kita akan buat pengumpulan air hujan di mana air hujan dikumpulkan daripada bumbung. So, bumbung ni ialah elemen penting untuk pengaliran air hujan. Seterusnya, daripada bumbung, air hujan akan disalurkan ke penapis. So, di sini akan berlaku penapisan untuk air daripada bumbung.
dan dimasukkan ke tangki. Semasa air menjalani proses penapisan, di mana penapisan ini mempunyai pasir dan agregat. So, air akan ditapis dan bendasing-bendasing semua tidak akan masuk ke penyimpanan. Selepas itu, air akan terus disimpan ke dalam tempat tangki khas yang disediakan. Seterusnya, air yang sudah disimpan di dalam tangki boleh digunakan untuk mengambil wuduk ataupun digunakan pada waktu kecemasan. Dan proses yang terakhir adalah proses penyelenggaraan, di mana tangki simpanan air ini perlu diselenggara dengan mencucinya dengan cara-cara tertentu, dan penapisnya juga perlu dicuci supaya air yang digunakan tidak tercemar. Sekian, terima kasih. Rainwater harvesting ialah kaedah yang bermanfaat untuk menjimatkan air dan mengurangkan beban ke atas sumber air tradisional. Ia membantu mengekalkan alam sekitar dengan mengurangkan risiko banjir dan hakisan tanah serta menyediakan sumber air alternatif semasa musim kering. Selain itu, ia juga menjimatkan kos dengan mengurangkan penggunaan air yang dibekalkan dan kos tenaga untuk merawat air. Secara keseluruhan, penggunaan air hujan menyumbang kepada kelestarian alam sekitar dan penjimatan sumber air. Terima kasih.